Antara faktor yang menyebabkan masalah sosial dalam kalangan remaja adalah seperti kurang pendedahan ajaran agama daripada ibu dan bapa. Antara punca kemerosotan akhlak dan peningkatan masalah sosial dalam kalangan remaja adalah disebabkan kurang didahkan pendidikan agama oleh ibu bapa. Pengetahuan agamanya lemah boleh menyebabkan golongan muda mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif yang menyerang emosi dan mental mereka. Rata-rata individu yang terlibat dengan gejala ini tidak menjaga pergaulan mereka antara jantina yang berlawanan. Ajaran agama juga menekankan penjagaan pergaulan antara lelaki dan perempuan serta larangan berzina. Faktor yang kedua adalah media massa. Terdapat pendekatan konseptual iaitu dalam teori ekologi di mana perkembangan individu, iaitu di mana memperlihatkan bahawa kanak-kanak dan remaja sentiasa mengalami proses perkembangan dengan menerima pengaruh daripada persekitaran. Seperti yang semua tahu, zaman serba moden ini, semua benda dan maklumat kita boleh mendapat melalui internet sahaja. Remaja mempunyai akses yang terlebih sehingga ada sesetengah golongan yang mengambil kesempatan untuk menonton filem yang mengandungi babak yang boleh merosakkan pemikiran mereka. Filem-filem dari semua negara yang kita boleh tonton di internet sahaja. Namun demikian, kebanyakan filem daripada barat mengandungi norma yang bertentangan dengan kita dan babak-babak yang tidak elok untuk remaja. Remaja adalah golongan yang ingin tahu dan ingin mencuba. Mereka akan terdorong dengan perasaan ini dan terjebak dengan masalah sosial seperti melakukan persetubuhan yang mendorong kepada hamil luar nikah. Faktor yang ketiga adalah kurang perhatian daripada ibu dan bapa. Remaja yang kurang perhatian daripada ibu dan bapa akan menjadi lebih bergantung kepada kawan-kawan. Remaja yang tidak mendapat kasih sayang daripada ibu dan bapa akan merasakan mereka perlu mencari sesuatu untuk memenuhi ruang yang kosong itu. Apabila mereka bergantung kepada kawan dan kasih sayang mereka lebih mudah mempercayai dan akhirnya terjadilah sesuatu perbuatan yang tidak bermoral antara lelaki dan perempuan, maka tercetuslah hamil luar nikah dan anak tidak sah taraf. Menurut fakir iaitu akil, terdapat satu tempoh masa yang dianggap bahaya semasa proses perkembangan remaja apabila ibu bapa sukar untuk memahami perubahan drastik yang berlaku kepada remaja dan perlakuan ini serta pendirian anak remaja. Akibatnya, berlaku ketegangan dalam hubungan ibu dan bapa dan anak remaja. Oleh yang demikian, aspek-aspek jiwa anak remaja perlu diketahui oleh ibu bapa mengenai keadaan akil balik, iaitu perubahan emosi, perubahan sosial antara kawan dan hubungan dengan yang berlainan jantina. Jadi, apakah yang kita perlu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sampai bila kita harus melihat generasi muda hanyut dalam kemaksiatan? Dalam situasi sebegini, kita dapat menunjukkan betapa pentingnya jika kita mengaplikasikan falsafah Islam dalam kehidupan seharian. Umat Islam hidup berpandukan dua sumber, iaitu Al-Quran dan Hadis. Ini sebab dua-dua sumber ini mempunyai intipati yang sangat padat tentang pelbagai aspek dalam kehidupan. Yang pertama, pembentukan akhlak atau moral manusia yang mempunyai kerohanian yang tinggi. Yang kedua, cara hidup bermasyarakat atau adab sesama manusia. Yang ketiga, persoalan tentang kewujudan Allah SWT, alam semesta dan alam gaib. Dan yang keempat, panduan cara hidup yang diredai oleh Allah SWT. Majoriti rakyat Malaysia ialah beragama Islam. Malah, seseorang bukanlah berbangsa Melayu jika dia bukan beragama Islam. Tapi sayangnya, rata-rata yang terjerumus dalam masalah sosial ialah beragama Islam dan berbangsa Melayu. Ini menunjukkan bahawa pendidikan Islam dan pemahaman terhadap Islam tidaklah sedalam mana dan perkara ini perlulah diambil dengan serius. Menurut Syed Naqib Al-Atas, pembangunan yang mengabaikan kerohanian insan dan hanya memenuhi keperluan jasmani semata-mata adalah bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Dalam falsafah Islam, terdapat ramai ahli-ahli falsafah yang terkenal. Salah satunya ialah Ibn Sina, nama yang sering didengari oleh orang ramai. Dalam salah satu karyanya Asy-Syifa, Ibn Sina telah menekankan tentang akal. Allah SWT telah menciptakan manusia sebaik-baik makhluk yang dilengkapi dengan akal fikiran, berbeza dengan haiwan. Jadi pengaruhnya amatlah besar dalam kehidupan seharian manusia. Akal dapat membina tamadun yang bermoral, yang tahu baik dan buruk, dan dapat berfikir sebelum membuat sesuatu. Pendidikan merupakan sumber yang besar dalam perkembangan pemikiran manusia. Dalam karyanya yang lebih satu, iaitu Al-Siyasah, menekankan tentang pengurusan manusia yang terdiri daripada individu,
keluarga, anak dan masyarakat. Ibn Sina telah menekankan tentang pengurusan manusia kerana demi kesejahteraan sosial dan rohani dalam sesebuah masyarakat. Ibn Sina juga telah memberikan contoh yang baik seperti tolong-menolong, saling memahami demi melengkapi antara satu sama lain dalam kehidupan kemasyarakatan yang harmoni dan berlandaskan hukum syarak Islam. Menurut Muhammad Qutb, Islam menggalakkan pertumbuhan dari segala aspek hingga ke suatu tahap yang maksimum, sama ada bagi individu atau masyarakat. Al-Farabi pula berkata, orang yang mengasingkan diri tidak akan mencapai kesempurnaan. Bermaksud, kita perlu bersifat kemasyarakatan untuk membina tamadun yang bermoral dan berjaya. Perbuatan yang menyimpang secara signifikannya terkeluar daripada norma-norma yang ditentukan untuk individu dalam status sosial sebuah masyarakat. Ia juga boleh dikatakan sebagai kelakuan mengikut arah yang tidak disetujui, yang bertentangan dengan norma dan melebihi had toleransi sesuatu masyarakat menurut Fuziah Syafi'i dalam kajiannya. Manakala, Ali Hussein Zaidan membicarakan takrifan penyimpangan ialah meninggalkan kebenaran, kesederhanaan dan istiqamah dari jalan yang lurus mengikut agama Islam. Agama dinamakan jalan kerana ia membawa ke jalan syurga. Jalan yang lurus hanya ada satu dan jalan yang menyimpang adalah jalan yang sesat. Sabda Rasulullah SAW, seorang penzina tidak akan berzina ketika dia berzina sedangkan dia beriman. Seseorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia beriman. Seseorang peminum arak tidak akan meminum arak ketika dia meminumnya sedangkan dia beriman. Berdasarkan kenyataan di atas, remaja berisiko ialah yang mempunyai simptom-simptom tingkah laku yang negatif. Mereka juga yang terlibat dalam pelbagai jenis salah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan norma dan nilai yang disetujui oleh masyarakat. Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara. Bersesuaian dengan slogan ini, remaja merupakan tonggak utama untuk menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. Oleh itu, masalah sosial dalam kalangan remaja perlu dipandang serius agar tidak mendatangkan kebimbangan yang lebih besar pada masa akan datang. Sekian dari kami. Hai, saya Nafutri Sabrina binti Muhammad. Hai, saya Tuku Farah Emily binti Tuku Muhammad Syahril. Hai, nama saya Nurul Ashki binti Muhammad Hassan. Saya Misyaratul Ain. Hai, nama saya Ros Hazika Hanis binti William.